أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maaf Farida, tak dengar suara Farida. Tak dengar. Tak dengar.
Boleh dengar tak? Baru dengar suara. Boleh? Tak dengar eh? Dengar Sekarang boleh? baru dengar. Sekarang baru Okey. dengar, yang tadi tak dengar. Yang tadi dengar tak? Yang tadi tak dengar. Yang daripada Faridah cakap banyak tadi tak dengar. Tak dengar ke? Yang ni baru dengar. Okey, kejap eh. Okay, boleh dengar eh? Boleh. Nak ulang balik ke? Okey, semula eh. Okey, pada kali ini kita bawakan satu perkongsian kisah benar oleh seorang yang telah disahkan mengalami brain tumor ataupun ketumbuhan di otak. Okey, beliau maknanya Kak Jen telah selesai menjalani pembedahan dan masih lagi menerima rawatan susulan. Bersama kita pada hari ini Puan Jamaah Muhammad ataupun lebih mesra dengan panggilan Kak Jem. Okey, sesiapa yang belum mengenali Kak Jem, beliau adalah jururawat kanan di Pusat Kesihatan Universiti dan juga merupakan ahli dan ketua Biro Kebajikan dan Kesejahteraan USIM. Akrab USIM. So tanpa melengahkan masa, dengan sukacitanya dijemput Kak Jem untuk berkongsi kisahnya. Dipersilakan Kak Jem. Terima kasih diucapkan pada Puan Faridah. Atas pengenalan. Terima kasih juga atas pengenalan tadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang dihormati Puan Nur Hazrin, Muhammad Nur, semua rakan-rakan akrab dan seterusnya para pendengar yang mengikuti program Akrab Fasting Talk Ramadan Karim, anjuran Akrab USIM dan Seksyen Psikologi dan Kaunseling Bahagian Pembangunan Sumber Manusia USIM. Salam Malaysia Madani, salam ukhuwah dan salam ukhuwah untuk semua rakan-rakan. Alhamdulillah, seperti yang rakan-rakan tengok hari ini, alhamdulillah saya dah sihat walafiat, walaupun saya masih menjalani rawatan susulan. Alhamdulillah saya dapat menjalani kehidupan seperti biasa, dapat buat aktiviti seperti biasa, atas sokongan, atas doa dan doa dan sokongan daripada kawan-kawan semua lah. Terima kasih semua. Sebenarnya saya ni bukannya pandai bercakap sangat, tapi untuk berkongsi pengalaman apa yang saya dah alami, saya cuba untuk menyampaikannya. Okey, alhamdulillah di Ramadan yang ke-9 ni giliran saya pula untuk berkongsi pengalaman saya, bagaimana dan apa keadaan saya apabila disahkan menghidap tumor di kepala. Semoga boleh dijadikan panduan kita bersama. Apa yang saya cuba sampaikan, harap-harap kita boleh, maksudnya bila berlaku pada orang lain nanti kita dapat tahulah apa simptom-simptom dia. Sungguhnya saya bersyukurlah atas ujian ataupun apa yang telah berlaku pada saya, keadaan yang telah berlaku pada saya hari ini, alhamdulillah. Kalau ikutkan seperti yang topik yang dibagi itulah, bagaimana setelah saya disahkan menghidap tumor otak, bagaimana saya cuba untuk rasa redha, rasa syukur atas apa-apa ujian yang telah diberikan. Jadi kalau macam kita sebenarnya perlu yakin bahawa setiap ujian yang menimpa kita tu sebenarnya bukannya sia-sia. Jadi sudah pasti ada hikmah di sebalik apa ujian yang diberikan. Okay, anggaplah ujian ni sebagai satu lumrah dalam kehidupan, dan di sebalik ujian yang datang tu sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sekali-kali menzalimi hamba-Nya.
ada tak pernah kita bila menghadapi ujian diduga, jadi pernah tak kita rasa kenapalah aku mengalami masalah ni, ya Allah kenapalah Allah uji aku sebegini, contohnya kan. Jadi maksudnya kat sini kalau Allah tu sebenarnya tahu kalau kita tak mampu nak menghadapi ujian tersebut, dia tak akan berikan ujian tersebut. Jadi sebab dia tahu kita boleh kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut, sebab tu dia beri dugaan ataupun ujian tersebut. Jadi reda bagi setengah individu mungkin senang untuk dituturkan di mulut kan, tapi belum tentu ia boleh benar-benar melekat dalam jiwa kita. Maka berusahalah untuk kita menjadi melahirkan sifat reda dalam diri kita. Apa yang kita faham tentang reda dan syukur sebenarnya kan? Perkara ni telah dinyatakan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Baqarah ayat 286, yang maksudnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapat pahala daripada kebaikan yang dilakukan dan dia mendapat sesaan daripada kejahatan yang dilakukan. Jadi sifat redha ni sebenarnya dia seiring dengan sifat syukur. Dengan kata lain, seandainya manusia telah mencapai tahap syukur dalam diri kita, pasti ia telah redha dengan setiap apa ujian yang Allah telah berikan. Jadi manusia yang mempunyai sifat redha ni adalah manusia yang sentiasa bersyukur dengan setiap nikmat serta pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga pernah berfirman dalam Al-Quran, akan ditambahkan lagi kenikmatan bagi hamba-hambanya yang bersyukur. Okey, jadi ini apa yang saya maksudkan berkenaan dengan redha dan syukur tadi. Jadi maksudnya sekarang saya akan ceritakan sikit macam mana saya relatekan rasa redha, rasa syukur saya dengan apa yang ujian yang telah saya alami. Sebenarnya benda ni dah berlaku setahun yang lepas, iaitu pada Februari 2022. Jadi waktu tu bagaimana saya telah disahkan menghidap tumor otak ni lah. Okay, jadi sebab benda ni tak ada petanda bagi saya masa saya menghadapi, tak ada petanda bagi saya, dan ia berlaku secara tiba-tiba. Saya pun tak tahu sebenarnya saya ada masalah untuk kajian master saya, dan saya baru selesai mengumpulkan data maklumat untuk tesis tersebut, dan tiba-tiba saya disahkan mengidap masalah tumor otak ni lah. Okey. Tapi bayangkanlah masa ialah kita tengah kalang kabut dengan menyelesaikan perkara-perkara ni, tiba-tiba berlaku keadaan macam tu. Jadi macam saya pun tak tahu nak cakap sebenarnya. Rasa tu memang macam agak down, tapi saya cuba kuatkan hati untuk rasa, sebab kita nak tunjuk. Jadi masa tu kita nak maklum dekat kawan-kawan kita ada macam ni kan. Jadi kalau kita dengan rasa down kita tunjuk, kita explain, kita bagi tahu kat kawan-kawan kita, apatah lagi perasaan kawan-kawan kita mungkin dia rasa sedih dengan berita tersebut kan. Jadi mungkin masa saya cuba sampaikan maklumat tersebut, saya pun cuba menyampaikan dengan rasa tenang, tak menunjukkan rasa takut, rasa bimbang, tapi walaupun dalam hati hanya Allah yang tahu bagaimana. Alhamdulillah jugalah berkat sokongan daripada rakan-rakan semua. Jadi berkat sokongan daripada saya punya supervisor juga yang minta saya lebih menumpukan pada proses kesembuhan daripada memikirkan progres saya punya tesis tu lah. Terima kasih atas sokongan semua rakan-rakan dan kenalan semua. Okey, kalau kita nak tahu kalau rakan-rakan nak tahu masa saya disahkan macam mana saya boleh benda tu boleh berlaku pada hari kejadian, sebab masa hari kejadian saya bekerja seperti biasa, bertugas di PKU seperti biasa daripada pagi maksudnya sampai ke tengah hari, dan kebetulan waktu tu waktu rehat. Okey, masa ni memang saya tak ada apa. Jadi pagi tu saya biasa saja, saya tak ada rasa macam
macam rasa tak sihat ke pagi tu. Cuma saya dapat rasa pagi tu saya nak, bila saya nak menaip di phone, jari saya ni macam saya rasa macam bukan, saya menaip tu macam slow je, lambat, macam budak baru belajar nak menaip kan, nak menaip setiap patah perkataan tu jadi macam terlalu slow. Saya pun fikir, oh katanya biasa kenapa hari ni jari saya ni macam lambat sikit bila saya menaip ni kan. Jadi saya tak adalah rasa macam, tak adalah memikirkan sangat benda tu, tapi tak tahulah mungkin adalah ni katnya tangan ni kebas katnya, memikirkan macam tu je. Tapi masa tu juga saya ada rasa aku salah saya menaip hari ni, tapi saya buat tak tahu je lah, saya buat macam biasa, saya bekerja macam biasa pada hari tersebut lah. Okey, jadi bila waktu tengah hari, waktu lunch, masa tu kawan-kawan semua rehat pergi makan, tinggal saya pun biar macam biasa lah, waktu zuhur saya berehat di bilik lah. Jadi tengah tengah open komputer, tengah buka, tengah suddenly saya rasa tangan saya jadi stiff. Saya macam tak boleh gerakkan. Jadi tangan saya tu macam jadi hang, macam keras macam tu. Semasa tu saya kata dah, kenapa tangan ni? Saya masa tu dah rasa macam tu. Tiba-tiba tangan tu jadi macam kejang. Jadi bila saya rasa macam tu dan tiba-tiba juga kekejangan tadi saya mula rasakan seolah-olah tangan saya ni macam kena pulas. Jadi maksudnya daripada anggota bawah sebelah kanan saya daripada bawah, daripada kaki sampai ke kepala, saya rasa macam kena pulas. Saya tak dapat nak bayangkan lah. Macam tu masa tu betapa sakitnya rasa kena pulas tu. Tapi bahagian sebelah saja, iaitu bahagian anggota kanan. Jadi waktu rehat, jadi saya nak minta bantuan, saya pun keluar daripada bilik saya, kebetulan saya jatuh di pintu. Jadi dari pintu ada salah seorang tu. Saya tak boleh nak bagi feedback dekat doktor. Jadi bila tu dia panggil, dia angkat gerak-gerakan saya dalam masa 2 minit macam tu. Saya lepas tu saya pulasan tadi ataupun macam mana tu ya, yang stiff tadi rasa berhenti, baru saya cakap, tak tahulah doktor kenapa ni, macam tu. Jadi masa tu dengan beberapa staff lain adalah, tapi kebanyakan lelaki. Staff perempuan masa tu memang semuanya tengah lunch kan. Jadi hanya tinggal seorang staff, 4 orang ni staff lelaki yang membantu angkat saya dan dibawa saya ke kecemasan. Jadi patutnya bilik saya dengan kecemasan sebelah aja kan, dibawa ke situ. Jadi masa tu doktor suspek saya kena minor stroke. Dia kata saya mungkin kena stroke tu, dia kata waktu saya jatuh kan. Yelah, kalau ikut simptom tu macam kita nampak memang kita macam tanda kita kena stroke lah. Tapi rupanya sebenarnya itu sawan. Sawan tu dia berlaku di bahagian sebelah anggota kanan saya. Jadi lepas tu mereka tanpa kira Dr. Ifan rujuk saya ke Aurelia Hospital lah, yang tak berapa jauh daripada kita punya USIM ni ya. Jadi bila dekat sana sebenarnya bila diorang tahu saya jatuh tadi di sini saya jatuh, jadi diorang arrangekan CT brain untuk tengok sama ada bleeding ataupun tidak di kepala, sebab dia kata saya jatuh kan. Tapi masa dia buat CT brain dekat situ, dia dah nampak sebenarnya ada ketulan atau ada ketulan di kepala tu lah. Jadi bukan bleeding, tapi ada macam ada ketulan di bahagian kepala tu. Okay, jadi maksudnya kat situ, masa tu lah doktor suspect tu ialah meningioma. Okay. Jadi kalau saya share sikit apa ketulan gambar apa yang dimaksudkan meningioma tu ya. Okey. Okey ya, nampak ni boleh nampak ke gambar yang saya share ni? Nampak. Okey. Okey. Okey, inilah sebenarnya ini apa yang dimaksudkan meningioma ni, tumor yang berkembang lambat pada membrane. Jadi meningioma ni yang berlaku pada saya mungkin benda tu dah lama.
Cuma saya tak tahu. Saya tak dapat kesan awal benda tu ada. Jadi sebab bila berlaku benda macam ni, doktor cuma akan tanya satu je. Pernah sakit kepala tak? Pernah tak sakit kepala yang berpanjangan? Pernah tak sakit kepala yang lama? Kalau setakat sakit kepala tu biasalah. Normal bagi saya sakit kepala, makan Panadol hilang. So memang kita tak akan ambil tahulah sebab kita anggap itu sebagai sakit kepala biasa. Jadi itulah yang berlaku pada saya. Jadi dia tak pernah saya menghadap sakit kepala yang terlalu lama, yang menyebabkan bila makan ubat tak rilis. Jadi kan maksudnya yang perlu saya mendapatkan rujukan rawatan lanjut ke tempat lain. Jadi benda tu tak pernah berlaku. Jadi sebab tu saya tak tahu. Dan untuk makluman juga, saya juga setiap tahun saya buat ujian darah untuk mengesan jika berlaku sebarang-sebarang sakit normal. Benda tu tak dapat detect dalam kita punya ujian darah. Cuma hanya dia menunjukkan limfosit dia tinggi. Maksudnya dalam setiap ujian darah tu ada limfosit. Jadi limfosit tu tinggi pun tak terlalu banyak. Bila saya tanya doktor kata tu tak ada masalah. Jadi saya menganggap tu adalah perkara biasa. Okey. Jadi berbalik pada ni gambar yang saya tunjukkan ni. Okey. Berbalik pada gambar yang saya tunjukkan ni, ini adalah kedudukan yang meningioma ni suka duduk kat mana. Okey, dalam bahagian meningioma ni selalu berada di bahagian mana? Seperti yang digambarkan dalam bahagian-bahagian hijau tu. Okey. Okey, ni kalau gambar yang biasanya. Okey. Jadi meningioma saya dia duduk di bahagian nombor 2 ni. Nombor 2 ni dia duduk dekat situ di sebelah kiri kepala, di sebelah kiri kepala. Jadi bila dia duduk di sebelah kiri kepala, jadi efeknya akan mengalami masalah efek di sebelah anggota kanan. Jadi sebab tu tadi anggota kanan saya saya rasakan seperti kena pulas-pulas kan, macam saya rasa macam stiff, tu anggota sebelah kanan. Rupanya ketumbuhan tu berlaku di sebelah kiri saya. Okey, jadi maksudnya bila doktor dah dapat detect saya ada meningioma tu, lepas tu doktor explain kat saya. Rupanya saya punya meningioma ni dah besar, dah lama dan dah sebesar limau mandarin. Jadi bayangkan kalau sebesar limau mandarin, kedudukan seperti dalam gambar ni, benda tu membesar. Jadi bila kedudukan dalam dua dan gambar sebelah ni ialah kedudukan meningioma tu, dia yang lapisan biru yang kita nampak ni kita panggil dia meninges. Jadi benda tu duduk di atas meninges dan yang bahagian putih yang ni kita panggil dia, itulah bahagian otak kita kan. Jadi bila meningioma tu dah besar, dia akan menekan kita punya saraf pada bahagian otak kita, dan itu yang akan menyebabkan efek-efek seperti yang berlaku pada saya tadi lah. Dia menekan saraf dan menyebabkan anggota bahagian kanan saya berlaku macam seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi lepas berlaku benda tu, memang saya jadi macam anggota sebelah kanan saya jadi lemah lah. Sebab penekanan benda tu. Rupanya benda tu dah membengkak. Masa hari kejadian saya jatuh tu, benda tu dah membengkak dan menekan saraf, itu menyebabkan efek kejadian sawan tu berlaku. Ya? Okey. Jadi kebetulan saya masa saya di Aurelia tu lah, lepas dia buat CT brain, saya dinasihatkan untuk admitted di sana. Dan alhamdulillah atas bantuan doktor konsultan di sana juga, dia telah sarankan saya lah beberapa orang doktor yang maklumkan kat saya bahawa meningioma ni memang, sebab meningioma saya ni dah besar, dia kata dia dah menekan saraf dan memang kena buat operation segera. Maksudnya kena buang benda tu, dia kata gitu. Jadi masa tu doktor tu ada suggestkan lah, dia bantu saya untuk dapatkan mana-mana hospital yang ada buat pembedahan tumor di kepala ni, ada buat pembedahan tumor ni, dia cubalah usahakan. Masa tu dia memang baguslah doktor Nadisa di Aurelia Hospital ni, dia rekomenkan saya, dia kata dia siap cari HKL, dia cari HTJ, dia cari HPUPM, maksudnya nak carikan neurosurgeon yang boleh bantu untuk buat pembedahan tersebut. Okay. Jadi masa tu salah seorang yang disuggestkan pada saya, ada seorang doktor daripada HTJ, Dr. Rahmat.
Prof Farizal daripada HUKM, dan ada doktor daripada daripada mana, daripada KPJ Seremban lah. Tapi Dr. Nadisa ni sarankan saya buat di HUKM. Dia kata Prof Farizal ni dia kenal, dia tahu macam mana. Jadi Dr. Rahmat pun dia kata kalau saya nak pilih Dr. Rahmat pun boleh, tak ada masalah. Malam tu semasa saya stay di Aulias, Dr. Rahmat ni kebetulan datang di Aulias lah. Dialah yang masa tu memang masa tu ialah bila kita rasakan doktor macam tu, saya pun dalam hati saya masa tu saya dah cuma cakap, ya Allah, aku redha dengan keadaan ini, aku terima walau apa pun yang berlaku. Masa tu saya tetapkan dalam hati saya tetapkan begitu je. Saya dah tak boleh nak bukan saya tak nak bukan saya tak beritik apa, tapi dalam hati bila kita rasa bimbang, bila kita rasa rasa sedih dengan benda tu, tapi bila kita rasa, kita tekad, aku reda Allah atas ujian ini, aku maksudnya walau apa pun berlaku, aku akan terima keadaan ini. Jadi hati kita sebenarnya lebih tenang bila kita rasakan macam tu. Jadi kita dah malam tu saya duduk di hospital, saya tak fikir tak apa, nak operation lah. Saya tak adalah rasa saya takut nak operation ni, apa akan jadi lepas ni, saya dah tak terfikir benda tu. Saya rasa macam seolah-olah benda tu macam benda biasa. Mungkin sebab kita rasa kita redha, kita cakap Allah apa nak jadi, jadilah, kita aku redha atas ujian ini. Kita tekatkan hati kita dengan niat tersebut lah. Okey, jadi maksudnya Lalas hasil daripada ni doktor saya kata Dr. Rahmat tadi yang tu malam tu dia datang, dia explain kat saya macam mana pembedahan ni dibuat, apa efek dia, apa kesan dia. Dia kata kepada saya lah. Jadi saya lagi lega bila dia terangkan prosedur yang akan dibuat, kesan-kesan. Memang ada kesan-kesan lah. Dia kata lepas operation memang akan ada kesan-kesan dia. Saya kata tak apa, saya terima je. Saya kata apa akan berlaku, saya redha. Macam tadi lah, kekuatan redha tu kena ada lah dekat diri kita. Baru kita takkan terfikir rasanya, kita tak akan rasa nak menangis, kita tak akan rasa kita nak meraung, tapi kita akan rasa lebih tenang sebenarnya bila kita redha dengan apa yang berlaku. Okey. Balik pada meningioma ni, sebenarnya itulah saya katakan, janganlah lepas ni siapa ada sakit kepala sikit mula bimbang, kata meningioma ke, kata tak ada. Sebenarnya itulah kita cakap macam meningioma ni sebenarnya kita tak dapat nak kita tak dapat nak detect daripada awal sebenarnya, sebab dia itulah macam kita tahu selalu ni dia bertahun-tahun tanpa gejala. Dia maksudnya berada dalam kepala kita tanpa gejala. Maksudnya bila dia dah menekan sesuatu bila dia menekan saraf, baru ditunjukkan simptom-simptom dia. Okey, saya bagi maklum juga meningioma ni kadang-kadang lebih kerap juga pada wanita yang sering ditemui pada usia yang lebih tua, tapi tak mungkin juga berlaku pada usia dan mungkin juga dia akan berlaku pada usia yang tidak menentu. Okey, pada saya masa dia berlaku ni saya umur 49. Tu maksudnya. Okey. Jadi macam saya beritahu tadi lah, macam tanda-tanda yang berlaku dekat saya tak dapat detect sebab saya rasa macam sebelum ni lah, dia ada tanda-tanda menyatakan penglihatan kita jadi kabur, pendengaran kita jadi berkurangan gitu kan. Benda-benda tu sebenarnya ada berlaku, tapi saya menganggap sebab faktor usia agaknya, dah nak going to 50 agaknya, tu jadi mata macam rabun sikit, telinga pun macam kurang-kurang dengar sikit, jadi kan mungkin benda tu lah sebenarnya yang ni. Jadi saya pun tak ambil mudah lah katanya. Saya anggap benda tu sebab faktor usia. Jadi sebab tanda-tanda dia memang dia ada perubahan dalam penglihatan seperti jadi double penglihatan, sakit kepala, kehilangan pendengaran, kehilangan ingatan. Saya tak adalah sampai kehilangan ingatan, kehilangan bau, tu tak ada. Sawan itulah yang berlaku pada hari kejadian tadi lah. Lepas tu kelemahan tangan atau kaki. Jadi memang masa tu bagi anggota kanan saya memang rasa lemah lah masa tu kan. Kesukaran bertutur, memang masa tu doktor bagi tahu, dia kata kalau cuma tu dia kata ke bawah je sikit, dia akan efek pada tuturan saya. Doktor maklumkan macam itulah. Okey. Jadi berbalik pada apa tadi, lepas saya dah disahkan pihak Dr. Narisa Aulias Hospital, dia pun merujuk saya ke HUKM lah. Dia rujuk saya ke HUKM
bila saya dah setuju, saya kata okey lah saya ambil HKM, dia rujuk saya ke HKM. Untuk dia dah dapat, maksudnya dia dah buat makluman dengan Prof Farizal neurosurgeon di HKM tu, yang maklumkan dia nak refer satu kes berkaitan gini lah. Jadi saya dirujuk ke sana. Jadi alhamdulillah bila saya rujuk di sana, ialah masa saya di sana, saya diberi dua pilihan lah. Dua pilihan, maksudnya pilih apa. Untuk kalau saya nak menggunakan GL USIM, saya akan diberi tempoh dalam tempoh sebulan untuk menjalani pembedahan, sebab dia kata queue terlalu panjang, dia kata. Tapi kalau saya ada insurans, dia kata benda tu orang kata dia boleh buat cepat je. Maksudnya dalam minggu ni dia boleh buat. Dia kata macam itulah kan. Okey, jadi kebetulan memang saya ada insurans individu. So saya saya bersetujulah. Saya kata saya nak ambil yang private HKM punya. Jadi saya bila di HKM tu, dalam tempoh saya admit hari Jumaat, pembedahan tu dijalankan pada hari Selasa. Pada hari Selasa ni lah. Okey. Jadi itu benefit jugalah bila kita ada insurans medical card ni ya. Kalau maksudnya benda tu bila dalam kecemasan macam ni, memang asal saya nak guna je GL USIM, tapi bila dia kata suruh tunggu sebulan, saya pun tak nak lah, dia kata biarlah guna insurans yang ada kan. Okey. Jadi lepas menjalani pembedahan pada Februari 22, maksudnya saya alhamdulillah tapi doktor maklumkanlah masa dia buang tumor saya kena follow up, maksudnya saya kerap follow up, dan dia sarankan saya untuk untuk tengok sama ada meningioma tu ada lagi, jadi kita perlu buat MRI setahun sekali. Jadi macam sekarang saya memang masih lagi dalam proses follow up dengan pihak HKM untuk buat MRI, follow up dengan doktor dia setiap 6 bulan, MRI setahun sekali lah. Okey, jadi hikmahnya daripada apa yang saya alami itu, ada hikmahnya. Memanglah biasalah bila kita dah tak sihat, kita dibagi cuti rehat. Cuti rehat tu maksudnya disuruh kita berehat lah. Hikmahnya saya disuruh berehat. Jadi saya berehat lah selama 3 bulan. Daripada tugas-tugas biasa kan. Tapi walau macam mana pun, sebab apa? Tengok kawan-kawan dekat di pusat kesihatan kan. Walaupun dalam NC pergi jengah-jengah dia orang, kata kan. Sebab rasanya bila dapat borak-borak dengan dia orang, itu salah satu yang saya lagi senang, saya rasa lagi happy kan. Nak pergi kerja tak boleh, IMC lagi, tapi datanglah jumpa kawan-kawan di pusat kesihatan kan. Alhamdulillah. Macam sekarang after pembedahan, sebenarnya memang ada efek lah dekat pada saya. Efek pada saya itu sebelah kanan saya ni akan memang akan jadi kebas-kebas. Itu memang doktor dah explain sebelum pembedahan, doktor memang ada bagi tahu dah. Dia kata memang efek dia sebab mungkin masa operasi tu ada saraf yang akan terputus sikit, katakan. Dia kata jadi akan maksudnya efek kebas pada anggota badan kanan saya ni memang saya akan alami seumur hidup. Tapi kebas tu bukan kebas yang tak boleh, orang kata tak boleh nak ni lah, sebab sikit-sikit saja, macam macam kejap tangan rasa kebas, kejap kaki rasa kebas, tapi yang efek pada efek pada tangan lah, tapi kekuatan masih ada, walaupun kapan-kapan kekuatan tu masih ada lah. Okay. Okay, selain daripada tu ni gambar tadi daripada tu selepas saya lupa saya nak cerita tadi kan, masa saya admitted sebelum saya berikan date untuk pembedahan tu, saya sebelum saya berpindah ke HKM yang private wing, saya duduk 1 hari di ward general ward neuro di HKM, maksudnya ward biasalah di HKM sebelum berpindah ke private wing. Jadi di situ saya sebenarnya banyak dapat pengalaman masa saya duduk 1 hari di ward biasa tu. Saya jumpa dengan bermacam-macam, ramai yang maksudnya yang sama-sama yang akan menjalani pembedahan, yang telah menjalani pembedahan kepala. Jadi di dalam ward tu saya jumpa hampir 10 orang. Semuanya memang yang menjalani pembedahan di kepala. Jadi macam masa tu juga saya dapat berkongsi
saya berkongsi pengalaman. Saya pergi dekat katil, saya tanya dekat dia orang macam mana boleh jadi macam ni. Okey, lepas pembedahan macam mana? Ada yang baru nak ada baru yang nak operation, ada yang dah operation kali pertama. Lepas tu dalam tempoh 6 tahun lagi tiba-tiba ada lagi benda tu datang balik. So buat operation lagi sekali. Jadi sebenarnya meningioma tu lah cakap, meningioma tu ataupun meningioma ni kalau sebenarnya kalau macam ni dia ada grade-grade dia. Dia ada grade 1, grade 2, grade 3. So grade 1 ni kalau dia dah buang, maybe dia takkan ada lagi lah. Grade 2 ni kalau dia dah buang, mungkin dia akan ada, tapi dia ambil masa dalam beberapa tahun. Kita tak pasti berapa lama dia akan muncul balik. Itu grade 2. Grade 3 dia mungkin dia buang, dia akan keluar balik. Dia buang mungkin akan keluar balik. Ini apa yang doktor neurosurgeon tu explain pada saya lah berkaitan grade-grade meningioma. Okey, tapi sebenarnya kan kalau macam kita dengar, pernah tak dengar masa saya dengar saya ni ada meningioma, saya dah search lah. Okey, kita dah tahu dah apa meningioma. Tapi contohlah kalau orang bukan medical, bila dia dengar ada awak ada ketumbuhan di kepala, apa perasaan dia masa tu bila dia dengar? Orang bila anggap ada ketumbuhan di kepala, orang akan anggap itu adalah kanser. Kanser memang tak ada lain, tak ada adalah menyebabkan kematian. Orang akan fikir macam tu. Tu yang kadang-kadang orang bila dengar bila tahu dia ada ketumbuhan di kepala, dia rasa threat, aku akan mati tak lama lagi gitu dia. Jadi jangan salah faham ya. Jadi maksudnya ketumbuhan di kepala ni ada berbagai-bagai jenis. Jadi itulah selepas pembedahan tu kan macam kita punya spesimen akan diambil untuk dibuat test untuk menentukan apakah dia punya spesimen. Tapi masih dalam 2 minggu tu kita menunggu pun memang penuh debaran. Walaupun kita dah selesai menjalani operation, tapi nak menunggu result hasil daripada tumor tadi tu pun itu juga orang kata adalah satu penantian sebenarnya. Penantian yang memang mendebarkan kita sebab kita nak tahu apa result spesimen spesimen sebenarnya. Tapi kalau diikutkan, kalau macam doktor explain, dia kata kalau meningioma ni jangan risaulah, dia bukan benda yang membaik, dia bukan kanser, tapi walaupun mana pun kita kena test juga, kita nak tengok apa result spesimen tersebut lah. Okay. Jadi alhamdulillah bila result tu keluar, cuma dinyatakan saya punya ni ialah meningioma grade 2. Macam saya beritahu tadi lah, meningioma grade 2 maksudnya dia ada risk untuk keluar balik, tapi mungkin dalam tempoh yang lama. Sebab tu doktor kata saya perlu perlu pemantauan ni dan perlu buat MRI setahun sekali. Jadi alhamdulillah lah saya macam sekarang saya mampu menjalani kehidupan seperti biasa, boleh gembira dengan rakan-rakan yang sentiasa bersama-sama saya, yang sentiasa memahami yang kata keadaan-keadaan saya. Kadang-kadang macam sekarang macam jadi puteri lilin pula, kalau keluar sikit sakit kepala, keluar kat panas sikit sakit kepala. Saya tak pastilah itu sebab operation ke sebab apa, ataupun mungkin kita punya ni kan, jadi keluar panas sikit kepala akan jadi sakit. Jadi saya tak pasti, saya cuba mengelakkan lah untuk berada di tempat panas saja ni, untuk mengelakkan benda tersebut lah. Okay. Cuma itulah saya sebenarnya tu nak mengucapkan yang tidak terhinggalah pada seluruh pengurusan pusat kesihatan, rakan-rakan baik saya yang menguruskan, yang mengaturkan, rakan-rakan akrab yang mendoakan, yang menguruskan, mengaturkan bacaan Yasin, solat hajat untuk saya masa pada masa tersebut lah. Okey, jadi saya doakan rakan-rakan semua diberi kesihatan yang berpanjangan dan insya-Allah semoga apa yang saya sampaikan hari ini boleh jadikan panduan untuk kita bersama. Jadi selepas ni pada rakan-rakan semua, janganlah anggap brain tumor ni adalah satu memang kita cakap, kalau orang tak tahu, orang akan cakap itu penyakit yang kronik sangat dan dia adalah kanser dan akan boleh menyebabkan kematian. Tak, sebenarnya itu tak benar lah, sebab kita ketumbuhan di kepala atau ketumbuhan di otak ni sebenarnya ada bermacam-macam jenis. Ada yang tidak berbahaya, ada yang boleh berulang baik semula, ada yang disebutkan sebagai kanser. Okay. Jadi rasanya itu sajalah perkongsian berkaitan
brain tumor ni. Tapi sebenarnya itulah kita akan jadi lebih tenang, lebih apa bila kita rasa kita boleh terima keadaan tersebut dan kita takkan rasa apa macam terlalu tertekan dengan keadaan keadaan kita yang dah berlaku tersebut. Okay, terima kasih pada semua rakan-rakan yang sudah mendengar. Terima kasih juga itulah saya nak ucapkan terima kasih juga pada rakan-rakan akrab, pada rakan-rakan USIM yang masih sentiasa bagi support, bagi sokongan kat saya, bagi dapat mesej, saya pun tak kenal siapa bagi mesej, sentiasa mendoakan. Jadi mudah-mudahan kalian telah macam saya maksud tadi, kalian semua dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang berpanjangan. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Jem di atas perkongsian yang cukup menarik. Sesungguhnya hebat kan ujian yang menimpa Kak Jem. So di sini dapatlah kita simpulkan bahawa kita kena sentiasa berfikiran positif dan berkawan dengan sekeliling persekitaran yang positif. So maknanya sifat redha itu seiring dengan sifat syukur. So dengan kata lain, seandainya manusia telah mencapai tahap syukur dalam diri, pasti ia juga telah redha dengan setiap apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Okay, so kita kena yakin bahawa ujian yang menimpa bukan sia-sia. Sudah pasti akan ada hikmah daripada Sang Pencipta. So anggaplah ujian yang didatangkan kepada kita sebagai salah satu lumrah dalam kehidupan. So di sebalik ujian yang datang, sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sekali-kali menzalimi hamba-Nya. So malahan ujian yang diberikan adalah selaras dengan kemampuan hamba-Nya. Firman Allah SWT yang bermaksud, jikalau mereka bersungguh-sungguh redha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka serta berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebahagian daripada kurnia-Nya. Dan demikian pula Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik daripada mereka, bagi mereka. So surah At-Taubah ayat 59. Di ruangan chat telah dikongsikan link penilaian program dan kehadiran untuk perekodan mata CPD. Boleh isi bagi sesiapa yang belum isi ya. So sekian sahaja sesi fasting talk kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi di sesi akan datang. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan buruk itu datangnya daripada diri kami sendiri. Kita akhiri program fasting talk ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. مرحبا وسهلا كل من محلا، هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلى، زينا المباني حققنا الاماني، عيش اللحظه معنا ودندن يودان داني، الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمه عربيه، وهيا هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا، هيا 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 الحلم سمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا، وهيا وهيا from every corner of the world.